Salam sejahtera dan selamat petang. Baik, kita akan teruskan pada untuk kelas ulang kaji bahagian A dengan bahagian B untuk set kedua. Minggu lepas kita pun sudah memulakan set pertama, jadi kita teruskan kepada set kedua untuk kita fokus ataupun kita melihat soalan-soalan yang yang biasanya dia akan tanyakan. So ini adalah latihan lah, latihan yang kita boleh ikut. Jadi, kita boleh mula kan? Okey, baik. Kita masuk kepada bahagian A, soalan struktur. Okey, soalan bahagian ini dia adalah, dia bernilai 15 markah. Jadi kita tengok apa soalan-soalan dia. Okey, soalan yang pertama, nyatakan 3 langkah kerajaan untuk mendidik masyarakat menjayakan kempen cintai alam sekitar. Jadi kita mesti kena tahu, apa dia punya, apa Pertama kita kena tahu apa dia punya tujuan dia, apa tujuan kempen Cintai Alam Sekitar ni diadakan. Okey. Lepas tu kita kena tahu juga biasanya siapa yang menganjurkan kempen Cintai Alam Sekitar ini. Dan apakah dia punya, orang kata tu dia punya langkah-langkah dia lah. Langkah-langkah ataupun biasanya kalau bukan langkah, dia mesti macam ada satu macam solusi kepada indikator lah. Indikator tu maksudnya dia ialah apa yang kita nak capai. Dia tidak ada dalam buku teks ataupun dalam buku sebab dia boleh ditanyakan daripada isu-isu semasa. Okey. Jadi tidak semua apa yang kita dapat tu kan yang dapat itu kan dia akan keluar daripada buku lah. So kita kena cari maklumat itu daripada luar, sumber-sumber lain lah. Paling senang kita cari dalam Google Chrome lah, gitu melalui website yang sah macam itu. Ya, betul. Okey. Soalannya adalah 3 langkah kerajaan untuk mendidik masyarakat menjayakan kempen Cintai Alam Sekitar. So apa dia punya langkah-langkahnya? Yang kita kena tahu langkah ini dibuat oleh kerajaan langkah daripada kerajaan, bukan daripada individu, bukan daripada masyarakat. Okey, kena fahamkan betul-betul dia punya soalan di sini. Langkah kerajaan untuk mendidik masyarakat. Kerajaan itu dia daripada Kementerian Alam Sekitar lah kan. Jadi apa peranan, apa langkah dia? So peranan dengan langkah ni dia lain So dia tidak, jangan salah fakta lah. Okey, sebab setiap dia punya dia punya kata ataupun dia yalah kata dia punya kata soalan dia tu dia adalah berbeza-beza lah. So lain soalan, lain dia punya fakta dia, lain pemahaman, lain lah akan menyimpang lah daripada kehendak soalan yang asal begitu. Baik. Jadi yang kita boleh cadangkan di sini ataupun apa yang jawapan ni diperlukan kalau soalan ni dia tanyalah apakah 3 langkah kerajaan untuk mendidik masyarakat menjayakan kempen Cintai Alam Sekitar, so dia sudah disenaraikan seperti ini. Okey, yang pertama adalah meningkatkan pendidikan alam sekitar dalam kalangan anggota masyarakat. So itu boleh diterima, dapatlah 1 markah. Sebab soalan ini diminta 3 markah. 3 markahnya kalau dia kata nyatakan, so tidak payah nak huraikan. Melainkan kalau dia kata jelaskan, huraikan begitu, barulah boleh buat huraian lah. Okey, yang kedua adalah menyiarkan propaganda. I think propaganda is not suitable dia punya istilah dia. So propaganda ni dia lain dia punya maksud dia sebab propaganda ni dia lebih kepada politik. So propaganda is not suitable. Alright. So kita gunakan perkataan dasar kerajaan. Menyiarkan dasar kerajaan mengenai alam sekitar melalui media massa. Propaganda ini dia macam satu hasutan. Maksud dia adalah hasutan. So dia propaganda so is not suitable ataupun tidak sesuai untuk digunakan lah. So kalau nak gunakan jawapan nombor 2 ni, make sure jangan tulis propaganda, tak sesuai. Sebaliknya adalah dasar kerajaan. Okey, yang ketiga adalah mewajibkan pengasingan sisa pepejal dari rumah atau kawasan perumahan. Ini pun boleh diterima. Yang keempat adalah menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. So 1 markah.
menggalakkan penggunaan produk mesra alam. Produk mesra alam ni maksud dia adalah kita akan menggunakan semula daripada bahan yang kita sudah gunakan. Contohnya macam kotak kan. Kotak itu kalau kita bijak, kita boleh gunakan sebagai rak penyimpan buku atau penyimpan alat tulis. Kita juga boleh gunakan untuk membuat hiasan di rumah atau kita panggil dia sebagai DIY. Kita menggunakan semula daripada apa yang kita sudah gunakan. So ini pun boleh diterima satu markah. Dan akhir sekali adalah memperkenalkan teknologi hijau. Ini termasuklah berkongsi kereta, berkongsi kereta untuk pergi ke mana-mana destinasi. So di sini dia sebahagian daripada penggunaan teknologi hijau. Menggunakan produk yang boleh menjimatkan penggunaan elektrik juga dia termasuk dalam sebahagian daripada usaha untuk menggalakkan teknologi hijau. Menjimatkan elektrik dengan menutup pada mana-mana tempat yang switch silakan. Kalau kita tidak perlu, kalau kita tidak pakai, so kena off kan lah begitu. Walaupun kita mampu untuk membayar bil, tapi bukan maksudnya kita kena membazir. Dan walaupun dia bukanlah elektrik ni dia elektrik ni dia bukanlah satu sumber yang tidak boleh habis, tapi dia akan menjadi masalah kalau pembaziran tu dia akan buat. So sama jugalah kita sudah pun melakukan pembaziran di sini. So untuk yang soalan ni dia bertemakan daripada alam sekitar. So kena kaji juga untuk esei sebab dia boleh juga tanyakan dalam esei. So kena study sedialah bertemakan dengan atau bertemakan tentang alam sekitar. Baiklah. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua dia bertemakan tentang rukun negara. I think rukun negara ini is a basic topic. Okey, memandangkan ini kenalah dengan tema untuk semester 2 ni. So kena pastikan kita kena tahu tentang rukun negara. Rukun negara ni dia tidak cukup lah kalau kita hanya hafal dia punya 5 prinsip. Setiap prinsip itu dia ada maksudnya yang sendiri dan ada konteksnya juga. Okey, dalam kehidupan masyarakat. So dalam topik rukun negara ni kita mesti kena tahu apa tujuan. Okey, tujuan. Kedua adalah objektif. Okey. Of course kita kena tahu juga dia punya prinsip Prinsip. Kalau nak mendapatkan bahan senang kita boleh pergi ke website Jabatan Penerangan Negara dan kita boleh akses dokumen tentang rukun negara di situ. So semua tu sudah ada, sudah disenaraikan. Okey. So soalannya di sini dia minta adalah nyatakan 4 kesan jika prinsip di atas tidak dipupuk dalam diri rakyat Malaysia. Okey. Pernyataan dia adalah prinsip kelima kesopanan dan kesusilaan. So kita kena faham maksud kesopanan dan kesusilaan seperti yang diterangkan dalam tema dalam pernyataan soalan di sini. Apa yang akan berlaku jika tidak dipupuk atau tidak diamalkan dalam diri masyarakat? Okey, kesannya akan menjadi seperti apa? So di sini ada 8 yang boleh diterimalah. Okey, 8 jawapan yang diterima untuk menjawab soalan ini sekiranya dia tanya. Okey, yang pertama adalah akan hilangnya perasaan malu. Kedua adalah meruntuhkan nilai moral. Ketiga, institusi kekeluargaan terjejas. Keempat adalah berleluasa atau pergaulan bebas akan berleluasa. Wujudnya sikap mementingkan diri. Lunturnya nilai budaya dan adat resam. Pelanggaran batas agama berlaku dan hilang jati diri dan wawasan. So, mana-mana 8 jawapan di sini adalah diterima. Okey. So, apalah kan? Ada soalan tentang soalan ini. So, saya rasa sepatutnya soalan rukun negara ni kita semua sudah tahulah. Itu. Alright. Okey. So, kita pindahkan kepada soalan yang seterusnya. Soalan ke-3. Okey. Soalan 3.
Oke, pernyataan dia di sini adalah mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Oke, ini agak-agak ini daripada mana? So minggu lepas pun sebenarnya kita ada sentuh ya sebenarnya. Kalau dah lupa ataupun apa data ingat, ini sebenarnya ini sebahagian daripada matlamat melalui wawasan 2020. Tapi sekarang kita sudah di tahun 2025, so wawasan 2020 is not valid anymore lagi lah. Alright. Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Oke, soalnya adalah uraikan dua kesan sekiranya cabaran di atas tidak dapat ditangani oleh kerajaan dan rakyat Malaysia. So, dia ada dua skop di sini lah. Yang pertama adalah kerajaan. Oke, kerajaan. That was first. And yang kedua adalah rakyat Malaysia. So, kita punya dua jawapan ni, dia mesti kena ada satu jawapan skop dia untuk kerajaan dan satu lagi jawapan adalah untuk rakyat Malaysia. Okay, so berdasarkan daripada pernyataan yang diberikan, mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Okay, so jawapan dan huraian yang boleh diterima yang pertama adalah meningkat prasangka terhadap antara kaum, menjejaskan pandangan negatif dalam kalangan masyarakat akan menjejaskan keharmonian masyarakat. So, bila isi kita betul, kita akan dapat 1 markah dan huraiannya sekali akan dapat 1 markah. Okey, sebab soalan ni dia bernilai 4 markah, di mana kita kena perlu berikan satu isi. Okey, satu isi kena bersamaan dengan satu huraian untuk menyokong isi tersebut. Jadi, total dia adalah 2 markah. Bila kita bagi 2 isi, akan dapat 4 markah di situ. Okey, kena faham ya? Baik. So, kita teruskan. Isi tadi sudah disebut isi pertama. Isi kedua adalah menggugat kestabilan politik. Anggota masyarakat yang tidak bertoleransi mencetuskan perpecahan atau rusuhan kaum. Yang ketiga adalah menjejaskan imej negara. Okay. Masyarakat yang tidak setia kepada negara akan menjatuhkan maruah negara. Dan yang keempat, menjejaskan hala tuju atau dasar negara yang mana rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama. So, ini adalah kalau ini adalah cadangan jawapan dengan huraiannya sekali kalau dia tanyalah kalau ditanya soalan ini. Okey. Okey, soalan yang keempat. Okey, ini berkenaan dengan tentang pendidikan di Malaysia. Terangkan 2 objektif pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PPIM atau dipanggil sebagai PPIM. PPIM ini dokumennya ni sudah dia dilaksanakan pada tahun 2013 dan this is a final year di mana PPIM akan berakhir pada tahun ini 2025. Sekiranya sudah melepasi tempo tahun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, jadi akan bertukar lagi lah oleh KPM. Okey, so ingat baik-baik ya, PPIM atau Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dia mula pada tahun 2013 dan akan berakhir 2025. So tahun ni sudah 2025, so that means this is a last. Alright. So, 2 objektif terangkan. Kalau dia kata terangkan, semaksud dia kena bagi saja isi, tak perlu untuk huraikan. Alright. So, jawapan yang boleh diterima, so ada 3 sahaja. Yang pertama adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan. Itu yang pertama. Meningkatkan kualiti ataupun standard. Nombor 2. Merapatkan jurang pencapaian atau equity. Number 3. Menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Okey, apa salah satu cabaran yang yang ada dalam sektor ataupun dalam bidang pendidikan pada masa kini?
Okey, so ramai orang sebutkan tentang silibus ataupun kurikulum yang ada pada kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Begitu. Adakah pada hari ini kurikulum sudah pun menjadi selaras pada tahap murid-murid pada masa hari ini di sekolah rendah dan di sekolah menengah? Jadi kita sendiri walaupun even we not a teacher or we not yang mengajar lah kan ataupun macam saya sendiri, saya seorang guru kan, okey. Kita boleh merasai dia punya macam apa yang kita panggil itu apa itu? Merasai dia punya perbandingan lah kalau kita melihatkan kalau kita ada macam anak kan ataupun kita ada anak buah atau saudara mara yang yang fikirkan okey belajar susah. Macam belajar susah kan. Kalau kita tanya apakah topik-topik yang dorang pernah belajar kan, kita boleh dapat bandingkan pelaksanaan ataupun kurikulum semasa era KBSM, KSSM, KSSR, KBSM itu dia berbeza silibus dia. Lepas tu kan kita nampak kan ada yang viral apakah yang topik ini susah begitu. Tapi kalau dipikirkan yang betul-betul, kalau kita boleh tahu daripada mana sumber, okey, ada juga yang tidak yang tidak orang kata tu yang tidak terlalu macam yang dia menjejaskan any kognitif ataupun pemikiran yang ada pada murid-murid lah begitu. Walaupun memang realiti sekarang ni ada yang memang tercabar sebab pelaksanaan silibus di mana mereka meminta untuk kerajaan kaji semula khasnya di bahagian KPM untuk mengkaji semula pelaksanaan silibus seperti itu. And seperti yang kita sudah tahu, melalui bahagian pembangunan kurikulum, ia akan mengalami perubahan sistem kurikulum itu dalam tempoh tidak lama lagi. So kena tengok sumber yang salah. Apa yang akan diubah oleh Kementerian Pendidikan lah. Not only for student tapi untuk yang guru juga lah. Jadi kita kena sentiasa up to date begitu. Supaya kita kena tahulah perkembangan semasa apa yang berlaku di negara kita lah. Okey, so kita sambung semula. So itu dia punya isi yang pertama. Okey, isi yang kedua adalah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2005 dan menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan. Bukan Kementerian Pelajaran jangan silap Kementerian Pendidikan, not Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran itu sudah tidak lagi digunakan. Itu semasa di tahun 90-an sampai 2000 tu dia menggunakan nama Kementerian Pelajaran. Kementerian Pendidikan kita sudah tukar. Mulai tahun 2014 kalau tidak silap. Okey, Kementerian Pendidikan bukan Kementerian Pelajaran. Okey, yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Jadi mana-mana tiga ini saja yang boleh diterima dan perlu diterangkan objektif-objektifnya dalam soalan inilah. Okey, yang selebihnya bolehlah menggunakan Google Chrome kita untuk mengakseslah dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. So dia akan berakhirlah pada tahun ini. Okay. So any questions for this soalan 4? Setakat ini tidak ada lah kan? Nanti boleh tanya di grup ataupun kalau nak chat drop dekat sini pun tak ada masalah lah. Okay, so sebab saya boleh nampak jugalah soalan yang korang nak tanya begitu. Alright. Okay, kita teruskan kepada bahagian C. Untuk bahagian B, sentiasa praktis dengan melihat skema jawapan. So,
untuk penguasaan apa kan? Untuk penguasaan apa itu kan untuk bahagian B, kita kena latihkan diri kita untuk alert pada soalan kata kuncinya. Macam sebelum ini saya terangkan, oke, setiap soalan, setiap graf dia ada soalan-soalan yang, soalan pula, dia ada kata kunci yang, apa itu, yang berbeza-beza begitu. So, always kena practice. So, itu adalah markah yang sangat penting, begitu. Oke, kita teruskan kepada bahagian C. Satu sahaja dipilih, satu soalan, so 25 markah. Full mark dia adalah 25 markah. Oke, tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan. Baik. Soalan yang pertama, kerajaan telah memberikan peruntukan yang besar bagi menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden kepada rakyat. Jelaskan kepentingan infrastruktur kelas pertama kepada rakyat dan negara. Oke. So, soalan yang basic yang kita kena tahu adalah apakah pola soalan bagi esei ini? Kita tentukan. Oke, so Tevendon dengan Christopher tentukan apakah pola esei ini. Oke, apa pola esei dia? Oke, kalau dia bukan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3, ini apa? Oke, so you said it's 1 tambah 4 kan? Oke, Tevendon, apa pendapat you? Alright, 5 tambah 0. So, ada 2 jawapan yang berbeza. 1 tambah 4 dengan 5 tambah 0. So, let's see. Dia adalah pola apa? Yes, 5 tambah 0. Oke, kenapa 5 tambah 0? Oke. Kita salah paham ya, asal kalau apakah pernyataan yang diberikan pada awal ayat, kita klaim itu adalah 1 tambah 4. Sebenarnya salah. Di awal ayat nih, oke, yang saya tandakan warna hijau nih, ini adalah pernyataan soalan dia. Oke, dia tidak ada kena-mengena dengan mencari pula idea. Berbeza kalau 1 tambah 4 dengan 5 tambah 0. Kalau 1 tambah 4, dia biasanya dia akan bagi tahu salah satu langkah yang diberikan ataupun antara langkah yang telah diusahakan, satu perkara yang telah dilaksanakan, dia mesti akan bermula dengan ayat-ayat tu. Kalau dia adalah 1 tambah 4, kita akan dapat kenal pasti kalau dia punya ayat soalan dia akan mulai dengan ni. Salah satu yang diusahakan, satu langkah yang telah diadakan, dia macam lebih kurang beginilah, tapi ya, yang pasti itu memang ayat begini yang dia akan tanyakan. Untuk soalan begini, dia bukan 1 tambah 4. Dan saya tahu kenapa boleh tersalah pilih 1 tambah 4. Okey, sebab dia tidak ada macam menerangkan dia punya ayat-ayat seperti itu kan. Okey, so 5 tambah 0 tu dia adalah daripada soalan jelaskan kepentingan. Dia akan ada satu idea. Kalau dia sekiranya adalah 1 tambah 4, dia mesti akan terangkan idea dia. And kita kena wajib untuk menerangkan idea dia tersebut. Macam contohkan, salah satu usaha kerajaan yang telah dibuat untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya adalah mengadakan op selamat. So, dia akan bagi tahu macam tu. So, itu kita boleh panggil dia adalah 1 tambah 4. So, kita kena terangkanlah op selamat tu apa. Sebab itu adalah langkah.
itu adalah langkah yang diusahakan kan. So, itu adalah 1 tambah 4. Kalau 5 tambah 0, dia akan bagi satu pernyataan ayat like this, and you need to you need to baca tu dia punya ayat kedua ada di situ untuk mendapatkan kehendak soalan. Macam mana pun juga pernyataan ayat ini ini membantu kita untuk menulis huraian yang boleh kita kaitkan yang boleh kita kaitkan dengan esei. So, untuk menulis esei di sini, I think kita ingatkan apa dia punya formula fight W1H. This formula boleh membantu kita untuk menulis huraian. Tahu tak apa itu fight wife? So I call this fight wife and one husband lah macam tu kan. Okay, so dia punya istilah dia ialah W yang pertama ialah what, who, when, where, apa lagi? Why, kan? Why. 1, 2, 3, 4, 5. Why. So kita boleh gunakan ni untuk menulis esei. H2 stand for how. So kita boleh gunakan ayat-ayat pertanyaan seperti ini untuk menulis esei. This is boleh membantu. Okay? So saya rasa korang pun dah biasa dah kan, sebab korang sudah pun duduk exam, so sepatutnya sudah tahulah begitu. Okay. So itu dia punya cara dia. So ini adalah tips dia di sinilah saya boleh bagikan. Okay. Because this is a 25 mark, satu daripada 2 soalan je yang perlu dipilih. Dan hopefully nanti masa STPM itu yang sebenar nanti soalan dia akan jadi lagi senang lah gitu. Okay. Okay, tak apa. Okay, apapun congratulations Devendran. So you masih boleh ingat lah. Okay. Okay, yang pertama, okay, kita nak bagikan dia punya idea-idea dia lah yang berkaitan. Okay, apakah jelaskan kepentingan infrastruktur kelas pertama kepada rakyat dan negara. So, dia ada 2 skop di sini. So, pastikan antara kelima-lima esei ni, kita kena bahagikan kepada 2 skop. Kita kena bahagikan untuk rakyat, kita kena bahagikan ayat juga untuk negara. So, it's not, bukan kita kena 3 tambah 2, tapi kita kena kemukakan antara kelima-lima idea tersebut pecahkan kepada skop rakyat dengan negara. Sebab dia sentuh sini. Kepada rakyat dan negara. Alright. Okay. So kita pergi kepada isi-isi dia. Yang pertama adalah memudahkan urusan dan pekerjaan. Memudahkan urusan seharian dan pekerjaan, meningkatkan atau mengekalkan tahap kesihatan, urusan menjadi mudah, lancar dan pantas, mengurangkan masa, kos dan tenaga. Yang kedua adalah menarik pelaburan asing. Alright. Dia punya huraian dia, pelabur akan mudah melabur di negara kita. Nilai pelabur dapat diminimumkan kerana tidak perlu menyediakan kemudahan asas. Situasi ini akan menjanjikan pulangan yang tinggi kepada pelabur. Yang ketiga adalah meningkatkan aktiviti sosial. Berlakunya peningkatan dalam kegiatan seperti sukan dan aktiviti lain. Pergaulan antara kaum dapat dieratkan. Aktiviti boleh dilakukan pada sebilangan masa atau bila-bila masa. Yang keempat, memajukan sektor atau aktiviti pelancongan. Ia boleh disebabkan kerana berlakunya peningkatan kegiatan pelancongan domestik dan antarabangsa. Peningkatan aktiviti yang dikaitkan dengan pelancongan seperti inap desa, pemandu pelancongan dan lain-lain. Jadi ataupun dia punya efek dia adalah nilai perbelanjaan pelancong lebih rendah berbanding melancong di negara jiran. Yang kelima, menggalakkan perkembangan atau pemindahan teknologi. Saya bacakan dia punya isi-isi sajalah. Yang keenam, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan imej negara. So skema dia adalah 5 tambah 0. Alright. So untuk membuat huraian, you can refer this and you can use fight wife one husband untuk membantu dalam penulisan huraian yang lebih baik. So ingat
cara dia punya penulisan dia ini mesti kena mulakan dulu dia punya isi, tambah dengan huraian, tambah dengan contoh. So, contoh tuh kena ada. Alright. Okay. So, moving on, pergi ke soalan seterusnya. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Gejala kemurungan, stres, dan kecelaruan mental sering berlaku dalam kalangan wanita pada masa ini. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi gejala ini. Bincangkan. Okay, so soalan di sini dia berkenaan dengan stres dalam kalangan wanita. Skop dia adalah wanita, bukan lelaki. Bukan lelaki dan wanita, wanita sahaja. Okey, so tentukan pola esei ni dia apa? Okey, 5 tambah kosong, 3 tambah 2. So kita tengok jawab apa yang sebenarnya dia apa. Okey, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Alright? Okey, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Alright. Kenapa dia 2 tambah 3 atau 3 tambah 2? Okey, so kita masih lagi kita apa kan? Okey, kita kena jelaskan lah sebab dia kenapa. Okey. Pada ayat yang pertama di sini, okey, yang pada ayat awal ni kan, gejala kemurungan, stres dan kecelaruan mental sering berlaku dalam kalangan wanita pada masa ini. Perhatikan betul-betul dia punya kata kunci, dia punya frasa dia di sini adalah sering berlaku. Dan skop dia di sini adalah untuk wanita. Okey. So, kenapa dia 3 tambah 2? Sebab pertama, kita kena tahu sebab. Okay, sebab dia. So, you can give 3 or 2 idea untuk memenuhi pola 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Okay, lepas tu yang kedua pula, pelbagai langkah. Okay, pelbagai langkah. So, dia terangkan di sini. Jadi, kena terangkan langkahnya. Sama ada you nak bagi 2 ataupun nak bagi 3. Kalau kita tersalah pola, dia ada markah, tapi dia akan bagi markah untuk langkah sajalah, bukan bagi sebab. Gitu. Macam mana pun juga, still ada markah jugalah, walaupun kita tersalah pola esei dia. So, tidak mengapalah. Okay, sebab, yalah korang sama-sama pun apa juga kan, satu-satu kan, so, at least sudah nampak ada pemahaman di situlah. Score one jugalah. So, serilah. Kira macam serilah begitu kan. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan pergi kepada isi-isi dia. So, kita pergi kepada bahagian yang pertama. Kenapa dia selalu berlaku atau sering berlaku? Yang pertama, dia disebabkan oleh genetik atau keturunan. Okay. Dia punya huraiannya ialah terdapat penyakit-penyakit mental tertentu diwarisi daripada ibu dan bapa. Ibu atau bapa berpotensi untuk mewarisi genetik ini daripada anak-anak. Okay, yang kedua adalah perubahan tahap hormon. Hormon utama yang sering dikaitkan ialah serotonin. Bahan-bahan ini diperlukan untuk otak kita berfungsi secara normal. Okay. Kegagalan dalam penghasilan atau kemusnahan hormon ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan bahan kimia. Dan seterusnya menjurus seseorang itu menghidap penyakit kemurungan. Kemurungan ini bukan sekadar hanya perasaan, tetapi dia akan menjadi satu penyakit. Okey, ini disebabkan oleh hormon. So, kita kena tahu dalam sains, hormon akan perubahan tahap hormon ni dia berlaku. So, dia akan mendorong dari segi tingkah laku lah. Begitu. So, siapa yang pure sains tu dia tahulah. Okay. Yang ketiga adalah tekanan emosi. Okey, individu yang terlalu inginkan personality sempurna dan bercita-cita sangat tinggi akan mengalami tekanan. Ini yang kita sebutkan ini sering berlaku dalam kalangan wanita. So if you already married kan ataupun yang sudah bertunang, kau kenal pastilah
sekiranya tanda-tanda ini adakah dia akan mulai berlaku dalam kalangan kita, our family, yalah begitu lah, yang lebih dekat dengan kita lah gitu. Alright? Okay, tekanan emosi. Mereka akan kecewa apabila hasil tidak mengikut keinginan mereka. Sebab perempuan ni dia macam banyak apa-apa kan benda-benda yang complicated, yang kalau lelaki ni dia simple-simple macam tu kan. So perbezaan antara kedua-dua ini sebenarnya dia ada faktor jugalah. So kita kena tahu. Saya bukan doktor, saya bukan sebab saya pernah mengambil jurusan perubatan, tapi saya tidak ataupun not very sure lah yang pasal ni. Sebab masa saya belajar dulu pun yang bahagian perubatan pun saya tahu pun yang saya kena yang basic medical, yang medicine je, bukan yang tahap yang sampai inilah. You kan kamu boleh Google untuk yang inilah, sebab ini pun boleh ditanyakan juga dalam soalan. So jangan ambil remeh ini sebab dia kena dengan tema semester 2 ni. So dia Malaysia maju dan sejahtera kan. So kena faham perkataan sejahtera tu dia salah satu dia punya konteks dia di sini adalah berkenaan dengan kesihatan. So soalan begini dia boleh keluar. Paling tidak pun ada soalan-soalan lain yang boleh dikaitkan dengan kesihatan. Sama juga lah kita kena ikuti perkembangan semasa. Alright. Masalah kewangan juga dialami oleh wanita. Sebab wanita ni kita tahu macam yang kita tahu sedia kan, very complicated, banyak benda yang mesti dipenuhi. So kalau ada masalah kewangan, so apa nak beli pun tak dapat kan, begitu. Okey, desakan hidup dan gaya hidup mewah mengakibatkan seseorang itu gagal merancang pembelanjaan secara berhemat. Ini disebabkan ini daripada tabiat seseorang tu lah. Okey, kalau kita tidak dapat urus dengan baik, kita punya sikap kita yang orang kata tu yang gagal merancang begitu. Okey? Akan berkaitan dengan apa yang berlaku dalam badan kita lah. Okey. Selain daripada perancangan kegagalan merancang perbelanjaan, ini boleh juga disebabkan faktor tidak ada pekerjaan yang tetap ataupun dibuang kerja. Akan menimbulkan masalah kewangan yang serius dan menjejaskan kesihatan mental. Okay. Terusnya, pengalaman lampau atau fobia. Tragedi ngeri atau menakutkan pada masa silam memberikan tekanan mental. So, kalau kita punya minda tu asyik ingat je apa yang sudah berlaku pada masa lalu, terutamanya yang telah meragut ataupun telah menyebabkan sesuatu yang boleh mendatangkan trauma. Kalau kita tidak berusaha ataupun tidak mengambil pendekatan begitu, dia akan memakan diri. So, kena tahu pasal ini sebab ini sebahagian daripada tanda-tanda atau simptom yang mengalami masalah tekanan mental ataupun stres. Okay, tekanan mental atau stres. Jadi, kita kena soalan esei, dia boleh tanya apakah faktor yang menyebabkan berlakunya tekanan mental atau stres. Okey, dalam kalangan masyarakat. Okey, kita tidak boleh memandang remeh terhadap isu ini sebab dia sentiasa ada je walaupun sedang maju kita punya negara kan dalam pelbagai sektor, masalah kesihatan sebegini tetap tidak boleh dielakkan. Sebab di mana-mana tempat kita bekerja akan ada tanda-tanda macam ni. Tetapi untuk yang salah satunya seperti ini, mengalami pengalaman lampau atau fobia, okey, setiap orang berbeza-beza. Kalau dapat ditangani dengan baik, dia tidak akan menjadi melarat, begitu. Alright. So, huraiannya di sini, mereka tidak suka meluapkan perasaan akan mengalami masalah depresi dalam jangka masa panjang. Mereka akan merasa fobia atau takut dan bertindak terburu-buru tanpa keupayaan untuk berfikir dengan rasional. So, di bahagian sini yang akan dibimbangilah sebab orang akan fikir ini adalah gila lah. Begitu. Tapi kita tidak bolehlah cakap macam tu kan sebab lain orang, lain emosi. Setiap orang kan berbeza-beza umur. Hormonnya berbeza, tingkah laku juga akan berbeza. Begitu. Okay, last, pengambilan ubat-ubatan atau dada berlebihan. Pengambilan dada dalam jangka masa panjang akan merosakkan sistem saraf manusia dan menjejaskan kesihatan mental.
Pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan dan menyebabkan kemurungan dan kecelaruan mental. So, otak kita akan terdorong untuk mengambil satu medicine yang yang sudah kita terbiasakan. So, bila kita tidak ada medicine yang kita nak ambil tu, otak kita akan dia akan push. Dia akan push untuk ambil juga ubat tu yang kita dah biasa makan. Ubat penenang macam tu kan, kalau kita macam gelisah kan, cepat-cepat kita cari ubat tu. Tapi what happen kalau kita tidak dapat atau kita nak cari ubat yang kita nak tetapi tiada. Dari situ akan mulai apa-apa tindakan di luar kawalan yang kita akan takut, itulah yang benda tu yang akan terjadi. Macam tu Okey, jadi kita sudah tahu dia punya sebab-sebab. So boleh jadi dia akan tanya dalam esei. Contohnya, apakah faktor atau sebab kecelaruan mental, stres, gejala kemurungan berlaku dalam kalangan masyarakat. So kita sudah ada idea-idea dari sini. So ada 6 idea. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada bahagian langkah pula. Langkah untuk mengatasi gejala stres, kemurungan dan kecelaruan mental. Yang pertama adalah memberikan konseling. Konseling sangat penting kerana ia mampu untuk membantu individu yang bermasalah untuk mengurangkan konflik hidup mereka. Di hospital atau klinik ada perkhidmatan konseling secara percuma sahaja. Atau kita boleh mengunjungi mana-mana pusat konseling. I don't sure dia di bahagian mana, sebab yang saya tahu kalau di hospital ataupun di klinik ada perkhidmatan konseling percuma sahaja, tidak perlu bayar. Okey? Perkhidmatan konseling berperanan menyediakan ruang untuk pesakit tekanan mental meluahkan isi hati. Konselor konselor dia terikat dengan dengan akta konselor kalau tidak silap, di mana mereka tidak boleh mendedahkan butir-butiran peribadi klien ataupun pesakit. Sebab kalau kita fikir yang macam yang lebih logik kan, itu adalah aib lah. Aib yang kita tidak boleh sebarkan begitu. So, kalau macam kita ni kan, kalau ada aib orang yang kita dah tahu, kita janganlah sebar-sebarkan pula. Sebab itu akan menambahkan lagi perasaan itu. Apalagi kalau kita buat dalam apakah dalam media sosial kan. Media sosial paling senanglah untuk tersebar mana-mana berita. Sama ada berita palsu ke berita benarkah di situ, semua akan bermacam-macam perasaan, termasuklah kalau kita menyebarkan aib itu dalam media sosial. So itu akan memalukan orang. Itu yang akan dipanggil sebagai bully cyber atau cyber bully. Alright. So konseling sangat penting. Di sinilah. Okay. Lambat atau cepat, efeknya akan datang. Dia tidak pernah, konseling ni tidak pernah gagal kalau dalam pemulihan pesakit ni kan, dia akan, bila sekali sudah masuk untuk diberikan sesi bimbingan konseling, kita akan happy di situ as klien atau pesakit. Yang kedua adalah memberikan sokongan keluarga atau orang terdekat. Okay, di mana contohnya ibu bapa atau suami sentiasa perlu berada di sisi pesakit, tidak membiarkan wanita berkenaan bersendirian, dan selalu memberikan kata-kata motivasi dan semangat. So, skop di sini adalah untuk kita mengatasi gejala kemurungan, kecelaruan mental, stres dalam kalangan wanita. So, siapa yang dah kahwin, begitu, tanggungjawab kita sebagai suami adalah untuk sentiasa menyokong isteri. Dan janganlah, kalau kita dah nampak isteri tu yang ada masalah begitu kan, janganlah pula kita senang-senang je untuk minta cerai begitu, ceraikan begitu saja. Sebab wanita ni, perempuan ni, kalau kita tahu kan isi hati perempuan kan macam mana. Perempuan ni dia bukan baju untuk pakai begitu saja. Perempuan ni dia ada peranan juga dalam hidup lelaki begitu. I think you tahu juga lah kan. So kita kena lebih tahu, walaupun perempuan ni complicated, sebenarnya perempuan ni dia ada dia ada sesuatu yang minta untuk kita meminta perhatian begitu. Perhatian itu sangat penting.
Oke, so kita jangan membiarkan perempuan itu dia terus dilanda dalam kesedihan, bersendirian begitu. Because she or they memerlukan sokongan. Walaupun kita tahu mungkin kita selalu pikir apa kan perempuan ini complicated, tapi mereka ada sebab. Bukan suka-suka saja macam tu. So kita kena memahami if you already married lah, kan? Sebab pelajar-pelajar saya ini jauh lagi dewasa daripada saya yang dalam kelas saya sekarang ini, so kena lebih tahu secara lebih baik daripada saya sendirilah sebab saya ini masih belum berumah tangga lagi kan. So kena lebih lebih tahu banyak lah. Macam tu. Okey. Selalu memberikan kata-kata motivasi dan semangat untuk isteri-isteri yang tercinta gitu. Okey, yang ke-8 meningkatkan penghayatan atau pengamalan agama masing-masing. Okey, kerana agama dipandang sebagai unsur penting untuk menanam ciri-ciri mulia dalam kehidupan. Apa saja agama yang kita diamalkan, salah satu matlamat yang selalu saya sebutkan adalah untuk pembangunan diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang manusia lah. Maksudnya yang kita betul-betul memberikan kebaikan begitu. So macamnya disebutkan di sini, okey, untuk menanam ciri-ciri mulia dalam kehidupan sangat penting. Tidak kisahlah agama apapun, tiada agama yang yang bertujuan untuk memusnahkan atau memburuk-burukkan individu atau umatnya. Kerana yang selalu membuat celah pada agama itu kita sendiri. Agama tidak salah, orangnya yang salah. Begitu. Okey, so selalu ingatlah dia punya apa yang saya sampaikan di sinilah. So sangat bergunalah untuk untuk kehidupan kita seharian. Individu yang mengamalkan nilai-nilai agama dengan baik dapat menguasai nafsu mereka. Okey. Prinsip keredaan mampu mengurangkan tekanan. Okey, yang ke-9 mendapatkan rawatan. Okey, di mana pengambilan ubat secara berterusan mampu mengurangkan tekanan mental. Pengambilan ubat dia mesti terkawal Ada ubat yang boleh mengatasi perasaan tersebut, tetapi kalau diambil berlebihan dengan kadar yang berlebih-lebihan, dosnya yang berlebih-lebihan, dia akan dia akan push lagi masalah lebih teruk. Rawatan pakar psikologi juga adalah salah satu cara yang terbaik selain daripada pengambilan ubat. Okey, rawatan pakar psikologi dapat mengatasi masalah mental dengan berkesan. Mendapatkan rawatan alternatif bagi mengurangkan tekanan mental. Dan akhir sekali adalah mengamalkan gaya hidup sehat. Amalan kehidupan yang harmoni dan seimbang boleh mengurangkan tekanan hidup. Okey, dengan pengamalan sikap bertoleransi, sabar dan ceria dalam pergaulan seharian, mampu mengelakkan pertelingkahan. Elakkan pengambilan dada, juga pengambilan-pengambilan bahan yang boleh merosakkan tubuh badan kita seperti merokok, okey, mengambil minuman alkohol begitu dan menjalani aktiviti riadah bagi menenangkan fikiran. Jadi kesimpulannya di sini, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana akan menjejaskan pelbagai pihak.